Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Ali bin Muhammad Afendi. Pemerintah saya di 2019-2091-343. Saya dari program ISM Tahfiz Al-Quran dan Qiraat dengan pendidikan. Seterusnya, kumpulan kami iaitu kumpulan 9 akan membentangkan mengenai tajuk kami iaitu stratifikasi sosial dalam masyarakat yang bertamadun. Apa itu stratifikasi? Stratifikasi itu sendiri berasal daripada perkataan Latin iaitu stratum dan juga strata yang membawa maksud kepada lapisan. Stratifikasi sosial dalam masyarakat yang bertamadun ni berpandukan kepada dua perkara iaitu pembahagian tugas dan juga tanggungjawab secara tidak langsung. Sebagai contoh di sini, melalui kelas masyarakat, ini bermula dengan pemilik tanah yang mewujudkan penempatan kekal. Seterusnya, pemilik tanah ini melahirkan golongan pemilik yang kuat dan juga berpengaruh iaitu dikenali sebagai golongan atasan. Seterusnya, bagi golongan buruh ataupun pekerja, mereka ini membentuk sebagai golongan bawahan. Seterusnya ini bermaksud mempunyai dua golongan iaitu golongan atasan dan juga golongan bawahan. Melalui sistem kelas ini ia juga dikenali sebagai feudalism. Seterusnya, stratifikasi sosial ini telah wujud lama dahulu. Stratifikasi ini telah wujud dalam masyarakat tradisional, masyarakat Melayu tradisional. Dalam masyarakat Melayu tradisional ini membentuk beberapa lapisan masyarakat yang terdiri daripada dua kelompok iaitu golongan memerintah dan juga golongan diperintah. Dua golongan ini dihubungkan berdasarkan konsep timbal balik. Alhamdulillah, setakat itu sahaja daripada saya sebagai pengenalan kepada tajuk kami iaitu stratifikasi sosial dalam masyarakat yang bertamadun. Seterusnya, saya serah kepada rakan saya. Saya akan menerangkan tentang faktor-faktor berlakunya stratifikasi sosial dalam sesebuah tamadun. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya stratifikasi sosial dalam sesebuah tamadun ialah faktor politik. Politik merupakan kuasa yang terbentuk dalam sesuatu sepadan tanah yang mempunyai bidang kuasa dan di bawah pemerintahan sesebuah negara dan bertanggungjawab dalam mengawal masyarakat. Faktor yang kedua yang mempengaruhi stratifikasi sosial ialah kedudukan ekonomi. Ekonomi bermaksud ilmu yang mengkaji bagaimana manusia mengagihkan sumber-sumber yang terhad dalam memenuhi kehendak-kehendak manusia yang tidak terhad. Ekonomi juga dirujuk sebagai sains kebajikan kerana ia dikatakan sebagai ilmu untuk mengkaji tentang kebajikan dalam usaha mengagihkan sumber-sumber sosial. Faktor yang seterusnya ialah faktor budaya. Budaya adalah merupakan suatu institusi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sosial kerana keseluruhan kehidupan sosial masyarakat adalah dibentuk dengan berpaksikan budaya. Bangsa yang mempunyai budayanya yang tersendiri dikatakan sebagai bangsa yang bertamadun. Faktor yang seterusnya ialah faktor agama. Agama merupakan suatu sistem kompleks dalam sesuatu kelompok masyarakat yang merangkumi kepercayaan, tindak tanduk, struktur organisasi dan simbol yang bergantung kepada amalan kumpulan masyarakat tersebut. Amalan agama yang diamalkan dalam setiap kumpulan masyarakat adalah berbeza, tetapi
Semuanya mempunyai etika dan tujuan yang sama, iaitu untuk melahirkan insan yang bermoral. Faktor kelima yang mempengaruhi stratifikasi sosial dalam sesebuah tamadun ialah jantina. Stratifikasi sosial yang membabitkan jantina umumnya seperti yang lelaki akan keluar bekerja manakala yang perempuan akan menjadi suri rumah atau menguruskan rumah semasa ketiadaan orang lelaki. Faktor yang terakhir ialah dari segi pendidikan. Pendidikan ialah suatu instrumen yang penting dalam usaha membawa perubahan pada diri seseorang individu yang membawa kepada perubahan ke arah yang lebih baik. Pendidikan secara tidak langsung memainkan peranan dalam stratifikasi sosial sebagai sumber status dalam kehidupan sosial. Sekian sahaja daripada saya. Saya teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Abu Zarin selaku pensyarah penghayatan etika dan peradaban bagi kumpulan I. Nama saya Dina Kristina Anastasius, memegang nomor matriks di 202010932663 dan saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Melayu. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan atau implikasi stratifikasi sosial dalam ketamadunan. Kesan yang pertama adalah dapat menerapkan cinta kemanusiaan dalam diri masyarakat, karena masyarakat akan saling mengasihi dan mencintai antara sesama meskipun berlainan derajat atau kedudukan. Dengan demikian, mereka akan saling tolong-menolong untuk menghulurkan bantuan dari segi fisikal, keuangan, dan massa bagi membantu individu yang berada dalam kesusahan. Kesan yang kedua, masyarakat akan mengamalkan tingkah laku prososial, di mana tingkah laku prososial bermaksud perlakuan yang dilakukan dalam keadaan sedar serta memerlukan kepada niat untuk menatijakan suatu perbuatan yang bermanfaat untuk individu lain. Hal ini akan memberi kesadaran kepada semua lapisan masyarakat agar peka akan isu kemanusiaan yang berlaku di sekeliling mereka bagi menangani kes-kes jenayah yang berlaku dalam sesebuah komuniti masyarakat. Selain itu, tingkah laku prososial dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menceburkan diri dalam aktiviti kesukarelawanan. Oleh itu, tahap tata susila yang tinggi akan membina ketamadunan yang unggul. Kesan yang ketiga adalah berlaku konflik antara masyarakat tamadun dan masyarakat primitif, karena terdapat perbezaan antara golongan tamadun dan golongan primitif seperti budaya, cara hidup, dan cara berpikir. Masyarakat tamadun merupakan masyarakat yang maju dari segi lahiriah dan rohania, manakala masyarakat primitif pula masyarakat yang kuno dan masih ketinggalan zaman. Oleh itu, sebilangan masyarakat tamadun akan menindas masyarakat primitif dan menyalahgunakan status atau kedudukan mereka untuk mencapai kekuasaan demi kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan perasaan masyarakat primitif. Bagi kesan yang terakhir pula adalah berlaku ketidakseimbangan agihan ekonomi dalam kalangan masyarakat mengikut strata ataupun suku kaum. Hal ini karena berlaku penindasan kepada golongan bawahan dan wujud monopoli ekonomi dalam kalangan masyarakat yang berkedudukan tinggi akibat sikap tamak. Oleh itu, terdapat kesan positif dan kesan negatif akibat daripada stratifikasi sosial dalam ketamadunan. Sekian sahaja daripada saya, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Afrina Afni binti Abdullah, pemegang nombor matrik D2001095390 dari program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Biologi dengan kepujian. Hari ini saya akan membentangkan mengenai langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi kesan stratifikasi sosial terhadap sesebuah tamadun. Seperti yang kita sedia maklum, stratifikasi sosial dalam sesebuah tamadun secara umumnya membawa maksud kepada pengkelasan masyarakat berdasarkan kelas dan status. Keadaan ini dapat dilihat apabila terdapatnya dua golongan masyarakat dalam sesebuah tamadun, iaitu golongan yang berkedudukan tinggi dan golongan yang berkedudukan rendah. Perbezaan ini telah memberikan pelbagai kesan terhadap perkembangan sesebuah tamadun. Oleh itu,
Langkah-langkah yang bersesuaian perlu diambil untuk mengurangkan kesan-kesan seperti yang telah disebutkan oleh Dina sebentar tadi supaya ianya tidak akan memburukkan lagi keadaan sehingga dapat menyebabkan berlakunya keruntuhan sesebuah tamadun. Antara langkah yang boleh dilakukan adalah dengan memberikan kesetaraan kepada semua pihak tanpa mengira kelas atau darjat yang dimiliki oleh seseorang. Kesetaraan ini perlulah merangkumi dari segi ekonomi, perundangan dan kesetaraan dalam menikmati kebebasan iaitu untuk memperolehi kemudahan sosial seperti pendidikan dan kesihatan. Kesetaraan dari segi ekonomi bukanlah bertujuan untuk menghapuskan golongan rendah tapi lebih tertumpu kepada membantunya untuk mengurangkan beban yang dihadapi dengan menawarkan peluang pekerjaan dan seterusnya membimbing mereka supaya dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Seterusnya, kesetaraan dari segi perundangan. Menurut perkara 8 yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan telah menyatakan bahawa semua orang adalah sama di sisi undang-undang dan berhak mendapatkan perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Kesamarataan dari segi perundangan juga adalah penting untuk mengelakkan berlakunya diskriminasi dan ketidakstabilan dalam menegakkan hak asasi manusia. Kesetaraan dari segi perundangan dapat mengurangkan kesan stratifikasi sosial kerana melalui kesetaraan ini, golongan yang mempunyai kuasa seperti menteri, selebriti dan golongan bangsawan tidak dapat menggunakan kekuasaan dan status mereka untuk menutup kesalahan yang telah dilakukan dan golongan biasa seperti rakyat juga dapat bersuara dan mendapatkan keadilan. Akhir sekali, langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi kesan-kesan negatif daripada stratifikasi sosial adalah dengan bersikap adil terhadap semua rakyat tanpa mengira kaum, agama dan status seseorang. Sebagai contoh, jika terdapat rakyat yang melakukan kesalahan, dia perlulah dihukum dengan adil tanpa mempersoalkan latar belakang dan status yang diperolehi oleh keluarganya. Ini bertujuan untuk memastikan sesiapa yang melakukan kesalahan adalah layak untuk dihukum melalui perundangan dan dia juga perlulah melalui proses yang sama dengan rakyat yang lain. Namun begitu, jika kerajaan tidak berlaku adil terhadap rakyat dengan memberikan layanan yang istimewa kepada golongan atasan dan memberikan layanan yang buruk kepada golongan bawahan, ia akan menyebabkan tercetusnya perasaan negatif yang boleh melebarkan lagi jurang antara setiap golongan masyarakat. Sehubungan dengan itu, kerajaan perlulah bersikap adil terhadap rakyatnya untuk memastikan sesebuah tamadun atau negara menjadi lebih maju dan aman damai. Setakat ini sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Nama saya Muhammad Hassan Asyafi bin Zainuddin, bernombor metrik di 2019-2091362. Kos ISM Tahfiz dan Qiraat dengan pendidikan. Pada hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan pada tajuk kami pada hari ini. Secara tuntasnya, masyarakat harus mengambil berat tentang pembangunan nilai-nilai murni dalam diri, memupuk perasaan cinta, kemanusiaan dan mengamalkan tingkah laku prososial dalam kehidupan. Hal ini demikian kerana kita ingin mencapai tahap tata sila yang tinggi sejajar dengan pembangunan fizikal dari segi infrastruktur, material sekalipun membina ketamadunan yang seimbang dan unggul daripada segenap aspek. Usaha sedar dan berencana untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri dalam memiliki semangat keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia dan berketerampilan. Dalam konteks sosial, proses stratifikasi sosial terjadi melalui interaksi yang kemudian membentuk menjadi sebuah kelompok. Dalam sebuah stratifikasi tersusun lapisan-lapisan yang memiliki unsur-unsur status dan peranan. Stratifikasi sosial memiliki dua sifat, iaitu stratifikasi sosial secara terbuka dan juga tertutup. Dalam perkembangannya, stratifikasi sosial tidak lagi menjadi pembatas dalam masyarakat. Kesedaran akan pentingnya interaksi dan sosialisasi menjadi stratifikasi, terutama masyarakat moden hanya terbatas status satu kelas sahaja. Kelas merupakan sebuah konsep yang menentukan kedudukan sosial masyarakat ataupun manusia dari segi pemilikan harta benda yang tidak dapat dipisahkan dari konsep ekonomi. Secara umumnya, konsep tersebut dibahagikan kepada tiga kelas, iaitu kelas buruh bawahan ataupun kelas buruh upahan, kapitalis dan juga pemilik tanah. Natijahnya, untuk menghasilkan sebuah tamadun yang harmoni
aman serta gemilang, kes-kes jenayah perlu dihentikan. Di samping itu, masyarakat akan saling menyayangi dan mengambil berat antara satu sama lain. Orang yang berkemampuan dapat membantu orang yang kurang berkemampuan. Oleh itu, orang yang dibantu akan merasa berterima kasih dan senang. Kesannya terbentuk satu rasa, iaitu kasih sayang dalam masyarakat dan terlebih lagi sebarang masalah yang akan berlaku. Akan tetapi, pada masa kini masih lagi terdapat kelas-kelas sosial dalam kalangan masyarakat. Ia dilihat sangat memberi impak yang besar dalam anggota masyarakat. Kita semestinya menerapkan kesepaduan sosial dan bukannya jurang sosial. Kesepaduan sosial ini adalah langkah terdahulu sebelum mengatasi kontradiksi yang menjadi penghalang kita daripada mencapai perpaduan. Kontradiksi ini boleh disesuaikan dengan 9 paksi interaksi sosial seperti etnik, kelas sosial, pendidikan, bahasa, jurang generasi, politik dan pembahagian ruang bandar dan luar bandar. Sekian saja daripada kami, kumpulan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.